Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pelajaran Sirah tahun 4. Okey, ini merupakan video yang kedua. Video pertama dulu mengenai tajuk pertama, iaitu konsep jihad dalam Islam. Untuk video hari ini kita akan belajar bab masih lagi dalam tajuk jihad dalam bab perang Badar. Okey, sebelum kita meneruskan pelajaran kita, elok kita ulang semula secara ringkas apa yang telah kita belajar dalam video sebelum ini. Okey, tengok apa yang kita belajar. Jihad Rasulullah dan para sahabat. Konsep jihad pertama yang penting apa? Arti jihad. Apa arti jihad? Berjuang untuk apa dia? Mempertahankan agama, diri, keluarga dan negara. Sebab jihad mempertahankan diri, mempertahankan kesucian Islam, memelihara kedaulatan negara dari musuh, menentang pencabulan perjanjian. Tengok seterusnya. Ini kita dah belajar dah dulu. Okey, bahagian jihad ini antara yang penting. Okey, bahagian jihad terbahagi kepada dua bahagian, iaitu jihad asghar, yakni jihad kecil, kemudian jihad akbar, jihad besar. Apa dikatakan jihad asghar? Iaitu apa dia? Berjuang untuk mempertahankan agama di medan perang, menegakkan kebenaran dan menentang kemungkaran. Kita tengok pula kepada jihad akbar, yakni jihad besar. Apa dikatakan dengan jihad besar? Tengok, iaitu berjuang untuk melawan hawa nafsu dalam diri sendiri. Itu dia dikatakan jihad. Ingat yang penting, jihad terbahagi kepada dua bahagian. Okey, tengok seterusnya. Okey, dalil mengenai tuntutan jihad. Okey, kita dah baca dah dulu. Tengok tuntutan jihad dalam negara kita. Secara ringkas, menuntut ilmu, membasmi kemiskinan, mempertabatkan agama Islam, lagi apa dia? Meningkatkan dan memajukan negara, lagi mencari rezeki, berani dan bersedia untuk berjihad. Ini kita dah belajar belakang dah. Tengok watak penting dalam kat sini adalah apa dia? Bilal bin Rabah, Sumayyah dan keluarga Yasir. Ini antara apa dia? Hamba yang telah diseksa dan telah dibunuh. Teruskan, hikmah jihad, mendapat keredaan Allah, lagi apa dia? Mendapat ganjaran syurga Allah, mendapat ganjaran syahid, berjaya dalam hidup di dunia dan di akhirat, mendapat pertolongan Allah. Itulah antara hikmah jihad. Okey, sebelum terus kepada tajuk perang Badar, Ustaz nak cerita secara ringkas mengenai perang di zaman Rasulullah. Ingat, di zaman Rasulullah ada banyak peperangan, tetapi ada 3 perang utama, iaitu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Ini adalah 3 di antara perang yang terpenting dalam Islam. Perang dalam Islam di zaman Rasulullah banyak, antaranya peperangan Khaybar, peperangan Tabuk, banyak lagi. Untuk permulaan, sebagai gambaran awal, bila sebut perang di zaman Rasulullah, ini 3 peperangan utama di zaman Rasulullah. Tengok, perang Badar, apa dia? Sebab berlaku perang Badar, apa dia? Rasulullah telah bertindak menghalang angkatan perdagangan kafir Quraisy yang kembali dari Syam diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Sebab apa? Pertama, untuk melemahkan ekonomi musuh yang bertujuan menghancurkan Islam. Kedua, apa dia? Sebab apa berlakunya peperangan Badar? Kedua, bagi mengganti harta orang Islam yang dirampas. Ketiga, apa dia? Mengembangkan agama Islam. Itu dia punca-punca berlaku perang Badar. Kita tengok peperangan Uhud. Okey. Berlaku berikutan kekalahan musyrikin dalam perang Badar, menyebabkan tentera musyrikin berasa aib dan ingin membalas dendam. Tengok peperangan Khandaq. Apa sebabnya berlaku peperangan Khandaq? Iaitu apa dia? Kaum Yahudi Bani Nadir telah
diusir dari Madinah setelah mereka apa dia? Mengkhianati perjanjian Madinah. Itu di antara sebab-sebab berlakunya peperangan di zaman Rasulullah, peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq. Okey, kita tengok. Perang di zaman Rasulullah. Tengok apa dia? Peperangan Badar, peperangan Uhud. Ulang semula. Peperangan Khandaq. Okey, bila berlaku peperangan Badar, ini secara ringkas dulu semua. Nanti selepas ini kita baru detailkan. Kita belajar satu-satu. Peperangan Badar, peperangan Uhud dan peperangan Khandaq. Tengok dia. Okey, tengok. Bila berlakunya peperangan Badar? Bila? Pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Kemudian apa dia? Di mana berlakunya peperangan Badar? Di mana? Di kawasan lembah antara Madinah dengan Mekah. Kemudian berapa orang tentera Islam yang terlibat? Seramai berapa orang? 313 orang tentera Islam dan Rasulullah sebagai ketua kepada tentera Islam. Tengok seterusnya, peperangan Badar lagi. Berapa orang tentera orang kafir Quraisy? Berapa orang? 1,000 orang yang diketuai oleh Abu Jahal bin Hisham. Tengok seterusnya. Berapa orang tentera Islam yang syahid dalam peperangan Badar? Berapa orang? 14 orang tentera Islam yang syahid dalam peperangan Badar. Okey, manakala tentera kafir Quraisy yang terbunuh seramai 70 orang. Okey, tengok. Ingat, perang yang mula-mula sekali berlaku adalah peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, tentera kafir Quraisy telah kalah. Jadinya di dalam peperangan Uhud, mereka hendak membalas dan dendam di atas kekalahan mereka dalam peperangan Badar. Okey, tengok. Bila berlakunya peperangan Uhud? Bila? Bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Kemudian bila? Di mana? Di mana? Di Bukit Uhud. Itu dia, nama Uhud tu ambil sempena nama bukit, iaitu Bukit Uhud. Tengok seterusnya. Tentera yang terlibat. Okey. Pada mulanya seramai 1,000 orang tentera Islam yang diketuai oleh Rasulullah. Tetapi yang sampai hanya 700 orang. Kemana 300 orang lagi? Pergi mana? 300 orang lagi telah berpatah balik, yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Siapakah Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay adalah ketua golongan orang munafik. Ingat. Okey, mereka adalah golongan munafik yang melarikan diri daripada medan perang. Tengok seterusnya. Tentera kafir Quraisy berapa orang? 3,000 orang yang diketuai oleh siapa? Abu Sufyan. Dalam peperangan Uhud, seramai 70 orang tentera Islam telah mati syahid. Manakala tentera kafir Quraisy seramai 32 orang terbunuh. Okey, tengok seterusnya. Terus kepada peperangan Khandaq. Tengok apa dia? Bila berlakunya peperangan Khandaq? 15 Syawal tahun ke-5 Hijrah. Tengok seterusnya. Berlaku di mana? Di Madinah. Berapa orang tentera Islam? 3,000 orang tentera Islam. Manakala tentera kafir Quraisy yang terdiri daripada tentera gabungan yang dipanggil tentera Ahzab seramai 10,000 orang. Ahzab adalah apa dia? Gabungan tentera kafir Quraisy, Yahudi dan puak Arab. Tengok seterusnya. Khandaq bermaksud apa dia? Parit. Siapakah yang mencadangkan menggali parit di sekeliling kota Madinah? Siapa? Ingat. Ini antara yang penting juga Salman Al-Farsi. Itu dia. Tajuk perang di zaman Rasulullah secara ringkas dahulu. Okey, kita tengok masuk terus ke dalam perang Badar secara detail. Tengok, kalau ada buku teks, boleh buka buku teks, tengok muka surat 6 hingga 7. Okey, tengok. Apa dia peperangan Badar?
Okey, kita dah tahu tadi bila berlakunya peperangan Badar. Bila? Ingat, bila? 17 Ramadan tahun ke-2 Hijrah. Tengok, apa dia? Abu Sufyan telah meminta pertolongan musyrikin Mekah dan Abu Jahal telah membantunya. Okey, dalam peperangan Badar ini, tentera Islam telah mendapat kemenangan besar. Allah telah menghantar malaikat membantu Islam menghancurkan kaum kafir musyrikin. 70 tentera musyrikin terbunuh termasuk Abu Jahal. 70 lagi menjadi tawanan. Tengok seterusnya. Okey, 14 orang tentera Islam telah syahid termasuk Ubaidah bin Al-Harith. Dan seterusnya, Rasulullah mengarahkan semua tentera musyrikin yang terbunuh di tanam. Tentera Islam yang syahid pula dikebumikan dengan baju yang dipakai ketika perang. Ini antara yang penting juga ni. Bagaimana kaedah bila seseorang itu mati syahid, bagaimanakah cara untuk mengebumikannya? Yakni ke bumi dengan dengan baju-baju, dengan darah-darah yang dia pakai ketika perang. Okey, tengok sekarang peta perang Badar. Okey, sekarang ni Madinah. Sini Madinah. Ni lembah. Sini Mekah. Ni lembah. Lembah di antara Madinah dengan Mekah. Di sini tempat dinamakan Badar. Itu dia. Di sinilah berlakunya peperangan Badar. Tengok yang putih. Ni. Apa putih tu? Arah pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah. Sini. Rasulullah membawa tentera dari situ. Kemudian coklat tu. Sini. Sini arah pasukan kaum musyrik dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb dari Syam. Sini. Itu. Kemudian arah pasukan kaum musyrikin dipimpin oleh Abu Jahal. Ni Abu Jahal. Jadinya mereka bertempur di sini berdekatan dengan telaga Badar. Itu dia. Okey, tengok seterusnya. Okey, posisi perang Badar. Tengok posisi perang Badar. Tengok. Okey, sini terletaknya telaga Badar. Pasukan pedang, pasukan pelontar, pasukan tombak. Itu dia. Okey, ini di atas ni Madinah, ke bawah ni Mekah. Itu dia. Okey, sekarang kita tengok peta Madinah ke Badar. Ni Madinah hendak ke Badar. Ini peta menggunakan Google Map. Ini kaedah sekarang kalau naik kereta lebih kurang 148 kilometer dari Madinah ke Badar. Itu dia. Okey, cukup sampai di sini. Sebelum daripada itu, setelah menonton video ini, boleh jawab soalan di bawah dalam description YouTube di bawah ni. Ustaz dah sediakan soalan dan juga nota. Soalan tersebut 15 soalan mengenai tajuk perang Badar. Okey, boleh jawab terus kemudian submit kepada Ustaz. Dan seterusnya mohon subscribe, like dan share channel ini jika bermanfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.